Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan sekalian. Saya Nur Insyirah binti Abdul Rahim akan memulakan perbincangan kita pada hari ini. Sebelum itu, dipersilakan rakan-rakan untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Awi Zafra binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Siti Aisyah binti Mat Husin. Terima kasih kerana telah memperkenalkan nama kalian. Tanpa melengahkan masa, saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Izinkan saya memberikan perspektif saya berkaitan pengajaran dan pembelajaran dalam talian terlebih dahulu. Pengajaran dan pembelajaran dalam talian sememangnya merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam gawang minda kita. Apabila menyebut sahaja istilah tersebut, sudah pasti peranti elektronik merupakan perkara yang terlintas dalam fikiran kita. Pada masa kini, sistem pendidikan di negara kita telah mengalami pelbagai evolusi sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara untuk berdaya saing di peringkat global. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan di Malaysia kini lebih memfokuskan kepada perkembangan revolusi industri 4.0. Namun begitu, pada awal tahun 2020, Malaysia telah dilanda penularan wabak COVID-19 yang mengakibatkan pelbagai sektor dalam negara terhalang daripada melakukan kegiatan dalam sektor masing-masing. Sektor pendidikan pula terpaksa beroperasi dan dilaksanakan secara dalam maya. Oleh itu, wujudlah pengajaran dan pembelajaran dalam rumah yang tertumpu kepada pembelajaran yang menggunakan peranti digital seperti komputer riba, telefon pintar dan sebagainya. Auni, apakah pendapat anda berkaitan pengajaran dan pembelajaran dalam talian? Terima kasih Insyirah. Pada pendapat saya, penularan pandemik COVID-19 telah mengganggu sistem pengajaran di pelbagai institusi, sekolah-sekolah terutamanya dalam bidang pendidikan. Pada 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan keadaan darurat wabak yang mengakibatkan penangguhan pembelajaran bersemuka di seluruh Malaysia maupun dunia luar yang lain. Perkara ini secara langsung menyebabkan pelajar-pelajar tidak kira sama ada pelajar institut tinggi ataupun pelajar sekolah rendah serta menengah, mereka perlu berhadapan dengan pembelajaran norma baharu iaitu secara atas talian yang juga dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran secara maya. Menurut Sandeep Krishnamurti 2020, norma baharu memerlukan cara penyelesaian yang unik. Walaupun pembelajaran dalam talian bukanlah sesuatu perkara yang baru, namun ianya kurang diberikan perhatian sebelum pandemik COVID-19. Hal ini demikian kerana para guru lebih selesa menggunakan kaedah pengajaran berbentuk konvensional jika berbanding dengan pengajaran dalam talian. Namun, semua guru perlu melibatkan diri secara aktif dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian supaya dapat menyesuaikan diri dalam pendidikan norma baru. Bagaimana pula dengan pendapat kamu, Aisyah? Saya amat tertarik dengan pendapat yang diujarkan oleh Auni sebentar tadi. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Pembelajaran dan pengajaran dalam talian sudah tidak asing lagi dalam kalangan para pendidik dan pelajar-pelajar dari peringkat prasekolah hingga ke institusi pendidikan tinggi. Hal ini menggambarkan bahawa kini sektor pendidikan negara telah mengalami perubahan yang drastik seiring dengan pembangunan teknologi. Tidak dapat disangka lagi bahawa pembelajaran dan pengajaran dalam talian telah menjadi norma baharu dan mula diadaptasikan dalam kehidupan sejak bermulanya penyebaran musuh halimunan iaitu COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Pembelajaran dalam talian ini masih relevan sehingga ke hari ini kerana kebanyakan guru dan murid telah menguasai kaedah mengajar dan belajar dalam talian menggunakan pelbagai aplikasi. Pada awalnya, kaedah ini tidak disokong kerana terdapat pelbagai kekangan dan marhain berhadapan dengan kejutan budaya, namun terpaksa diteruskan agar proses pengajaran dan pembelajaran tetap diteruskan semasa pandemik. Tamsilnya, saya telah berhadapan dengan era pembelajaran digital bermula pada tingkatan 3 hingga 5 menyebabkan saya telah berjaya menyesuaikan diri dan membuka mata saya tentang faedahnya kepada kehidupan seorang pelajar. Oleh itu, kemaslahatan dan keperluan pembelajaran dalam talian yang menjadi mauduk utama wajar dihuraikan bersama secara terperinci. Saya sangat teruja setelah mendengar pendapat yang diutarakan oleh Auni dan Aisyah sebentar tadi. Seterusnya, kebaikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian akan mewarnai fokus perbincangan kita pada hari ini. Sebagai cetusan minda saya yang pertama, salah satu kebaikannya ialah proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian menjadi atau PDPR menjadi lebih menarik dan interaktif.
Pendidikan secara atas talian memberi peluang kepada guru-guru dan murid-murid menggunakan inisiatif yang kreatif dan inovatif supaya mampu menarik perhatian murid-murid untuk kekal fokus di dalam talian. Ketika di dalam bilik darjah, guru sering menggunakan pen papan putih sebagai medium kepada guru untuk memberikan ilmu kepada murid-murid. Namun, berbeza pula dengan pembelajaran secara dalam talian yang menggunakan pelbagai aplikasi pembelajaran selari dengan pembelajaran abad ke-21 atau PAK21. Misalnya, penggunaan aplikasi Canva membolehkan guru mengajar murid-murid berdasarkan visual-visual atau animasi-animasi yang dipaparkan melalui Google Meet. Kaedah pembelajaran ini mampu memukau murid-murid, lebih-lebih lagi murid sekolah rendah, kerana mereka cenderung menggunakan otak kanan berbanding otak kiri. Terdapat juga aplikasi pembelajaran lain yang sangat inovatif seperti aplikasi Zappa yang seolah-olah membuka ruang kepada murid-murid untuk masuk ke dalam dimensi lain dan menghubungkan dunia digital dengan elemen-elemen yang berada di sekeliling kita. Sekiranya guru menerapkan elemen pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tersebut, murid secara tidak langsung akan lebih peka terhadap perkara-perkara yang berada di sekitar kita. Kesannya, sifat ingin tahu murid dalam menimba ilmu pengetahuan akan meningkat. Lantas, mampu meningkatkan pengetahuan murid-murid serta pengetahuan baharu dalam subjek yang mereka pelajari. Pepatah Melayu ada mengatakan, zaman beralih musim bertukar. Sekiranya guru-guru bijak menyesuaikan diri dengan norma baharu dalam dunia pendidikan ini, sudah pasti guru mampu menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Itu sahaja pendapat saya mengenai topik ini. Auni, adakah kamu bersetuju dengan pendapat saya? Ya, sungguh menarik pendapat yang diujarkan oleh Enshira sebentar tadi. Selain itu, kebaikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini juga dapat memberikan pembelajaran yang fleksibel kepada pelajar, iaitu dari segi masa dan wang. Pembelajaran fleksibel ini merupakan antara model pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang sememangnya menjadi impian kepada pelajar kerana memberikan ruang kebebasan untuk mengikuti suatu kursus yang ditawarkan secara dalam talian dan dapat diakses di mana sahaja. Flexibility membolehkan para pelajar mencari masa yang sesuai untuk belajar. Jika hendak diulaskan tentang dari segi masa, ianya sangat efektif kerana pelajar tidak terikat dengan jadual pembelajaran yang ketat. Hal ini kerana kebiasaannya semasa pembelajaran berlaku, ada sesetengah guru hanya memberikan kerja tutorial sahaja dan tidak melakukan pembelajaran dalam Google Meet. Sekaligus ianya mengurangkan kepadatan dalam jadual harian mereka. Bukan itu sahaja, pembelajaran atas talian juga memudahkan pelajar dari segi pergerakan kerana tidak perlu bergerak ke mana-mana kelas atau pusat dan tidak perlu mengikuti sebarang jadual kemasukan atau keluar. Pelajar boleh menghabiskan bahan pembelajaran mengikut kesesuaian masa dan tahap pemahaman sesuatu topik dengan memilih waktu belajar, tempat dan suasana yang mereka inginkan untuk pembelajaran mereka. Tambahan lagi, bagi pelajar institut tinggi pula, pensyarah mengarahkan mereka untuk membuat tugasan dengan hanya melakukan rakaman video bagi menjimatkan masa dan memudahkan pelaksanaan tugasan. Jikalau kita lihat dari segi wang pula, ianya dapat menjimatkan kos. Sebagai contoh, murid-murid tidak perlu bersusah payah membeli buku teks atau buku latihan di kedai kerana e-book dan latihan-latihan yang dikongsikan oleh orang lain telah pun berada di lekaran Google. Malah, bahan rujukan juga boleh didapatkan melalui atas talian. Pelajar tidak perlu mencetak nota sekiranya tidak mahu kerana kandungan digunakan boleh dilihat semula hanya dengan membuka fail melalui telefon bimbit atau komputer riba. Ibu bapa juga dapat menjimatkan kos pengangkutan, yuran bas atau van anak-anak mereka. Jelaslah bahawa pembelajaran dalam talian ini dapat menjimatkan masa serta wang individu. Saya yakin Aisyah juga mempunyai pandangan mengenai kebaikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Apakah pendapat kamu mengenai topik ini, Aisyah? Pada hemat saya, kemaslahatan pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini ialah memudahkan pelajar mengulang kaji pelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar dapat mengakses berbagai-bagai jenis bahan bacaan dan rujukan untuk setiap mata pelajaran secara percuma hanya di hujung jari. Pelajar boleh meneroka maklumat tanpa batasan, seterusnya tidak bergantung dengan buku teks semata-mata melalui aplikasi interaktif seperti YouTube, WhatsApp, TikTok dan Telegram.
Aplikasi YouTube membolehkan pelajar belajar secara kendiri dengan hanya menonton video-video ilmiah khususnya yang bersangkut paut dengan topik yang ingin dipelajari. Misalnya, saya sering menonton saluran YouTube Cikgu Izu dan Encik Mira yang sungguh kreatif, padat dengan informasi dan berkesan untuk menelaah mata pelajaran sains dan matematik sebelum menduduki CJ Pelajaran Malaysia SPM pada tahun lalu. Seterusnya, aplikasi WhatsApp juga membolehkan pelajar berhubung dengan guru untuk menanyakan soalan-soalan dengan lebih pantas. Perkara ini sesuai untuk pelajar yang merasa malu dan takut untuk bertanyakan kepada guru secara bersemuka di sekolah. Guru yang bertanggungjawab seharusnya peka dan memberikan respons apabila terdapat pelajar yang memerlukan pertolongan dalam pelajaran agar mereka tidak berasa seperti diabaikan. Melalui aplikasi TikTok pula, pelajar boleh menambah ilmu pengetahuan melalui video-video yang mempunyai durasi pendek beserta lagu popular. Terdapat video yang mengandungi maklumat ringkas telah dikongsikan oleh para guru berdedikasi dan pelajar di seluruh negara dengan gaya penyampaian yang sangat berbeza dan menepati cita rasa generasi muda pada era modernisasi ini. Telegram pula memudahkan pelajar untuk mendapatkan nota-nota dan soalan-soalan peperiksaan melalui kumpulan yang telah dicipta oleh para pendidik dan bekas pelajar cemerlang sekolah. Pembelajaran dalam talian ini secara tidak langsung dapat mengelakkan pelajar tercicir dalam pelajaran dan berasa sukar dalam memahami sesuatu perkara. Sebagai analoginya, pelajar berpeluang untuk melihat semula rakaman video pengajaran guru yang membuat Google Meet sekiranya mereka masih kurang faham atau terlepas pandang dengan topik yang telah dipelajari pada hari itu. Dengan ini, prestasi dan kemahiran seseorang pelajar tidak akan merosot, malah lebih meningkat walaupun pelajaran hanya dilakukan dalam talian. Pelajar tidak harus memandang enteng dan bersikap seperti katak di bawah tempurung terhadap penggunaan teknologi yang amat vital dalam pelajaran. Tegasnya, alasan dan stigma pelajar yang menganggap belajar secara dalam talian bosan, sukar dan beban tidak boleh diterima dan wajar diberikan kesedaran secara menyeluruh. Pandangan yang sangat munasabah daripada Aisyah sebentar tadi. Beralih pula pada perspektif yang lain, pengajaran dan pembelajaran dalam talian sedikit sebanyak mampu meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi dalam kalangan guru serta pelajar. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan secara dalam talian memerlukan guru dan pelajar untuk mahir dalam menggunakan teknologi yang sebercanggih ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa guru veteran merupakan antara golongan pendidik yang tidak mahir dalam menggunakan teknologi. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah guru veteran yang berfikiran kolot ini berpendapat bahawa pendidikan secara konvensional lebih berkesan kerana murid-murid akan mendapat kualiti pendidikan yang sangat sempurna serta mampu meringankan beban guru-guru. Namun, ketika Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dilaksanakan oleh pihak kerajaan ekoran penularan wabak COVID-19, guru terpaksa menggunakan perisian elektronik sebagai medium untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Pada saat itu, guru-guru khususnya guru veteran dikehendaki untuk menguasai kemahiran penggunaan teknologi agar proses pembelajaran dan pelajaran dalam rumah akan berjalan lancar. Sebagai analoginya, guru perlu mempelajari kaedah untuk mengakses dan mengendali aplikasi seperti Google Meet, Canva, Quizizz semasa proses pembelajaran berlangsung. Keadaan ini tentunya mengakibatkan guru akan mula terbiasa dan tidak lagi janggal serta kekok dalam menggunakan teknologi semasa mengajar murid-murid. Murid-murid juga akan memandang tinggi terhadap guru mereka. Begitu juga halnya dengan pelajar. Mereka dapat memperoleh pengalaman baharu ketika menggunakan teknologi dalam pendidikan. Pembelajaran secara dalam maya ini mendorong pelajar untuk mahir dalam penggunaan aplikasi pembelajaran ketika menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Misalnya, penggunaan perisian Padlet membolehkan murid-murid menulis segala maklumat dan memberikan pendapat melalui perisian yang menarik itu. Jelaslah bahawa kewujudan pendidikan dalam talian mampu memberi peluang kepada guru dan pelajar untuk menguasai kemahiran teknologi. Saya amat teruja untuk mendengar pendapat Auni pula berkaitan topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan Auni. Pandangan yang diberikan oleh Insyirah kelihatan sangat bernas sekali. Kebaikan seterusnya yang saya boleh kupaskan adalah suasana belajar yang kondusif. Menurut Kamus Dewan, persekitaran pembelajaran yang kondusif bermaksud persekitaran merujuk pada keadaan di sekeliling sesuatu atau keadaan yang menjadi seperti latar belakang seseorang. Menurut pandangan Nuriyati Rashid, kondusif membawa maksud sesuai. Pendapat saya tentang persekitaran kondusif ini pula adalah persekitaran
pengeluaran atau suasana belajar yang selesa semasa menjalani pembelajaran sesuatu kelas. Semestinya ada jurang persekitaran yang berbeza di antara suasana belajar di rumah dan di sekolah. Kedua-duanya mempunyai baik dan buruknya, tetapi bagi saya pembelajaran yang lebih kondusif adalah pembelajaran di rumah, iaitu secara atas talian. Hal ini kerana jika di sekolah, pelajar perlu memakai pakaian seragam yang bagus untuk mendisiplinkan mereka, tetapi di rumah pelajar tidak perlu untuk berpakaian seragam dan hanya memakai pakaian mengikut keselesaan mereka. Kita mengetahui bahawa kebanyakan pelajar tidak suka untuk berpakaian seragam kerana tekstur kainnya yang kurang selesa, lebih-lebih lagi apabila hendak berjalan menuju ke kelas di bawah matahari yang terik. Di samping itu, pendidikan secara maya di rumah membolehkan pelajar untuk fokus dengan lebih baik kerana kurang gangguan daripada pelajar atau rakan sekelas. Perkara ini memberikan manfaat kepada pelajar yang kurang bercakap atau bergaul dengan orang. Kelompok pelajar yang sebegini sememangnya lebih suka untuk belajar di rumah dan bersendirian berbanding belajar di suasana yang sesak. Adakah kamu bersetuju dengan pendapat saya kongsikan sebentar tadi, Aisyah? Pandangan sungguh benar sekali daripada saudari Auni. Meninjau dari skop yang lain pula, kemaslahatan lain ialah meningkatkan penggunaan e-buku atau buku elektronik. Dasar rasa ini, penggunaan e-buku dalam kalangan marhain semakin mendapat tempat di hati para pembaca. Seiring dengan usaha pembukuan digital yang semakin berkembang pesat dalam kalangan penulis, murid sekolah lebih cenderung untuk menggunakan e-buku, terutamanya buku teks dan nota digital sebagai bahan rujukan. E-buku merupakan prakasa yang proaktif dalam mengekang isu berat yang dihadapi oleh murid sekolah dan menyebabkan ibu bapa sentiasa mempersoalkan masalah tersebut. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah memperkenalkan penggunaan e-buku iaitu aplikasi yang bernama KPM e-Textbook Reader yang menyediakan buku teks sekolah rendah dan menengah. Aplikasi tersebut wajar dimuat turun di peranti elektronik seperti telefon pintar atau komputer riba oleh murid-murid kerana mereka boleh membaca buku teks berkenaan pada bila-bila masa tidak mengira tempat. Tambahan lagi, e-buku ini juga terdiri daripada fail yang berbentuk format dokumen mudah alih iaitu PDF tanpa sebarang cas serta mempunyai saiz yang ringan sering dijadikan pilihan oleh murid-murid. Misalnya, murid hanya perlu menaip kata kunci di kamus tanpa perlu menelak satu demi satu halaman keserat untuk mencari perkataan yang diingini. Hasil carian pasti dapat diperolehi dalam beberapa saat sahaja yang jelas membuktikan e-buku menjimatkan masa penggunanya. Lazimnya, terdapat laman web e-buku seperti eCentral e-book portal, Perpustakaan Sultan Abdul Samad di UPM dan Freebookspot yang menawarkan berbagai-bagai jenis buku sama ada fiksyen atau bukan fiksyen. Walaupun begitu, bahan picisan dan tabloid digital iaitu cerita seram, komik dan novel berunsur lucah yang tidak sesuai untuk pemikiran remaja semakin meningkat dari hari ke hari. Bahan sebegini boleh melembabkan daya fikir murid. Oleh itu, murid perlu bijak memilih bahan bacaan agar tidak mendatangkan implikasi buruk. Jika dilihat dari sudut lain, pelajar Institut Pengajian Tinggi juga bergantung dengan internet untuk mencari bahan maklumat seperti jurnal hasil universiti lain bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Hal ini berpunca daripada sumber rujukan sesuatu bidang yang diambil sangat terhad dan sudah tidak sesuai untuk diambil kerana faktor tahun yang terlalu lama dan fakta yang sudah berubah. Segelintir pelajar tidak mempunyai masa untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan bacaan. Jadi, e-buku telah menjimatkan masa dan tenaga. Menurut Aisyah Mahad, keberkesanan penggunaan e-buku di kalangan pelajar lebih tinggi berbanding buku fizikal dengan memperoleh min sebanyak 4.298 dan sisihan piawai iaitu 0.801. Bukti tersebut jelas menunjukkan buku elektronik mendatangkan impak positif kepada murid sekolah dan pelajar peringkat pengajian tinggi untuk terus menambahkan ilmu pengetahuan bagi mencapai kejayaan. Ternyatalah bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam talian telah merancangkan penggunaan buku elektronik dan membantu proses pembentukan pembelajaran sepanjang hayat seseorang. Baiklah, rakan-rakan sekalian telah memberikan pandangan masing-masing berkaitan kebaikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Tanpa melengahkan masa, skop perbincangan akan diteruskan lagi dari aspek keburukan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam talian
cenderung menjejaskan motivasi murid-murid. Apabila kerajaan mengumumkan bahawa sesi persekolahan secara bersemuka ditangguhkan, sudah pasti murid-murid merupakan antara individu yang sangat risau dan gelisah. Persis peribahasa ibarat duduk di atas duri setelah mendengar pengumuman tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid tidak berpeluang untuk bertemu dengan rakan-rakan, sebaliknya hanya mampu duduk dan bertapa di rumah sahaja. Perkara ini mengakibatkan murid-murid sukar untuk membiasakan diri dengan norma dan persekitaran baharu. Lebih-lebih lagi apabila wujudnya sesi pengajaran dan pembelajaran dalam rumah atau PDPR. Hal ini menggambarkan bahawa murid-murid akan mula hilang semangat untuk belajar kerana mereka tiada peneman ketika guru mengajar dalam talian. Menurut Profesor Madya, Dr. Azlin Nurhaini Mansur pada tahun 2021 berkata, kira-kira 70 hingga 80% guru melaporkan bahawa kesukaran murid untuk memberi tumpuan di dalam kelas dan kehadiran tidak mencapai 80% merupakan antara cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka. Hal ini tentu sekali berlaku disebabkan sikap murid-murid yang malas dan tidak berproduktiviti ketika sesi persekolahan secara dalam talian berlangsung. Misalnya, murid-murid tidak hadir di dalam kelas matematik dalam talian kerana subjek tersebut sukar bagi mereka, lantas menyebabkan mereka melakukan aktiviti lain ketika sesi persekolahan berlangsung. Situasi ini berpotensi mengakibatkan wujudnya kes masalah kesihatan mental dan emosi dalam kalangan murid-murid seperti depresi, ketakutan yang melampau dan sebagainya. Pakar psikologi klinikal International University of Malaya Wales, Dr. Mimi Fitriana Zain pada tahun 2020 pernah berkata, apabila pelajar tidak dapat menyeimbangkan penggunaan komputer dalam kehidupan seharian, maka ia tidak akan dapat membantu mereka melihat fenomena pembelajaran itu sebagai sesuatu yang positif. Berdasarkan pernyataan beliau, terbuktilah bahawa pembelajaran secara atas talian berpanjangan mampu mempengaruhi minda serta psikologi murid-murid. Sudah terang lagi bersuluh, pembelajaran secara dalam maya mampu mengurangkan kadar motivasi serta semangat dalam diri murid-murid. Itu sahaja pendapat saya mengenai keburukan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Saya mempersilakan rakan-rakan yang lain untuk memberikan pandangan kalian. Pandangan yang diberikan oleh Insyirah sebentar tadi kelihatan sungguh bernas sekali. Pada pendapat saya, pengajaran dan pembelajaran secara talian ini juga sudah tentu ianya juga akan memberi perspektif keburukan dan menepani cabaran. Salah satu cabaran yang sering dihadapi oleh guru dan pelajar ialah isu capaian internet. Golong berpendapat bahawa isu capaian internet merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh guru semasa melaksanakan pembelajaran dalam talian. Dapatan kajian dapat disokong oleh kajian Lokman Arif Abdul Karim pada tahun 2020 yang menyatakan bahawa jurang penyaluran internet antara bandar dengan luar bandar adalah sangat lebar, iaitu 70% di bandar dan 30% di luar bandar. Nur Musfirah berpendapat bahawa pelajar yang khususnya di kampung dan pedalaman menghadapi masalah jaringan internet yang tidak kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran itu. Begitu juga dengan pendapat Anwar Ahmad bahawa kebanyakan pelajar di kampung dan pedalaman mengalami masalah internet yang tidak baik di kediaman mereka. Keadaan ini terutamanya di kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah. Misalnya isu 3 tahun lepas iaitu kisah pelajar jurusan Asasi Sains dari Universiti Malaysia Sabah UMS di Fiona Musibin 18 tahun umurnya yang sanggup tidur di atas pokok semata-mata untuk menjalani peperiksaan secara dalam talian. Kini mendapat perhatian daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan Telekom Malaysia BHTTM. Geografi tempat di Sabah dan Sarawak menyukarkan muka bumi Sarawak dan Sabah untuk memperoleh capaian internet pulih sepenuhnya. Begitu juga dengan kemiskinan keluarga seseorang murid, iaitu anak-anak ini hanya bergantung terhadap data yang ada dan berusaha untuk berjimat cermat. Hal ini demikian kerana pembelian data adalah mahal dan ianya juga menjadi satu beban kepada ibu bapa, iaitu dari segi kewangan. Perkara ini juga bersangkut paut dengan bebanan untuk membeli alat peranti elektronik, contohnya laptop, tablet dan telefon. Jelaslah keburukan dan cabaran yang sering dihadapi oleh guru dan murid ialah isu capaian internet. Adakah kamu bersetuju dengan pendapat saya sebentar tadi, Aisyah? Saya sangat menyokong hujah serta pandangan yang diujarkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Menjengah idealisme yang seterusnya, keburukan pengajaran dan pembelajaran dalam talian ialah berlakunya jurang pemahaman antara murid-murid
murid. Hal ini timbul apabila terdapat murid yang menghadapi kesukaran untuk belajar secara dalam talian disebabkan sudah terbiasa dengan pembelajaran secara bersemuka. Mereka menjadi malu dan kurang yakin untuk bertanya kepada guru kerana perlu membuka mikrofon atau kamera. Mereka juga berpendapat bahawa terdapat mata pelajaran yang sukar untuk belajar hanya dalam talian seperti matematik dan prinsip perakaunan. Mata pelajaran tersebut memerlukan langkah kerja yang agak rumit untuk difahami jika diterangkan oleh guru secara dalam talian sahaja. Murid masih memerlukan bimbingan daripada guru dan tujuan ajar yang lebih jelas serta sistematik. Murid dapat mengajukan persoalan atau permasalahan secara terus kepada guru jika berada di alma mater. Situasi ini sememangnya menjadikan tahap pemahaman murid terhadap satu mata pelajaran menjadi semakin berkurang dan boleh menjejaskan keputusan peperiksaan. Murid juga menghadapi gangguan dari segi persekitaran rumah yang bising dan tidak selesa. Persediaan yang bising ini berpunca daripada adik-adik lain yang mengganggu fokus pembelajaran seseorang murid. Murid juga mempunyai potensi tinggi untuk terganggu dengan media sosial ataupun permainan video dalam talian sewaktu sesi pembelajaran dijalankan. Sementara itu, pelajar Institut Pengajian Tinggi juga turut mengutarakan masalah yang sama iaitu sukar untuk belajar dalam talian. Majoriti pelajar tidak suka menghadap skrin terlalu lama untuk memahami kandungan pembelajaran bagi kursus yang diambil. Mereka lebih gemar untuk hadir kuliah secara bersemuka untuk mendengar penerangan daripada pensyarah. Menurut Presiden Majlis Profesi Negara, Profesor Dr. Radwan Cik Ros berkata, pembelajaran dalam talian menjejaskan kualiti pembelajaran pelajar IPT kerana tidak semua institut pengajian tinggi bersedia sepenuhnya dari segi bahan pengajaran dan penyampaian, malah persiapan pensyarah kerana situasi pandemik berlaku secara mengejut dan tidak dirancang. Sejak belakangan ini, pelajar terpaksa akur dan menyesuaikan diri untuk belajar dalam talian sebagai pilihan terakhir jika pensyarah tidak dapat hadir kuliah. Akibatnya, terdapat segelintir pelajar yang mengalami stres dan tertekan kerana tidak faham apa yang dipelajari dan berputus asa. Saya melihat rakan-rakan sungguh bersemangat dan aktif dalam perbincangan kita pada hari ini sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan. Pengajaran dan pembelajaran dalam talian telah menjadi titik permulaan yang baik sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menerapkan 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia dalam sistem pendidikan negara. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian sememangnya memberikan pelbagai manfaat bukan sahaja kepada pelajar, malah kepada guru juga. Walaupun kaedah pembelajaran ini mempunyai keburukan juga, ia bukanlah satu penghalang kepada guru dan pelajar untuk tidak melaksanakan sesi pembelajaran dan pembelajaran dalam talian. Walaupun kaedah pembelajaran ini mempunyai keburukan juga, ia bukanlah satu penghalang kepada guru-guru dan pelajar untuk tidak melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Sebagai rakyat yang masih bernafas dan hidup dalam arus kemodenan ini, kita perlulah meneruskan penggunaan kaedah pembelajaran secara maya ini agar sistem pendidikan di negara kita dapat berdaya saing di peringkat global dan setanding dengan negara-negara maju yang lain. Perbincangan saya telah meniti ke puncaknya. Maka sebagai akhirul kalam, saya berharap agar kita dapat merealisasikan hasrat negara untuk mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Akhir kata, pengajaran dan pembelajaran secara talian ini merupakan salah satu era di mana masyarakat Malaysia maupun seluruh dunia menghadapi pandemik. Setiap kaedah pembelajaran memang mempunyai cabaran masing-masing, begitu juga dengan pembelajaran dalam talian. Secara tidak langsung, pembelajaran secara talian ini menjadi satu alat yang penting dalam pendidikan sekarang. Pembelajaran dalam talian memberi manfaat dan juga mendatangkan keburukan kepada pelajar. Usaha-usaha yang relevan perlulah dijalankan oleh pelbagai pihak agar semua murid dapat menjalani pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran kini. Sebagai penghias bicara akhir, pengajaran dan pembelajaran dalam talian memberikan pelbagai kemaslahatan bukan sahaja kepada pelajar, malah kepada para pendidik di negara kita. Marhin, terutamanya generasi muda, wajar bersikap daripada konvensional kepada progresif dan madani dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Kerajaan seharusnya berganding bahu untuk melangkah sederap ke hadapan bagi membekalkan perkhidmatan talian internet yang terbaik kepada rakyat.
Kewujudan pandemik COVID-19 lalu telah membuktikan bahawa kita perlu bersedia untuk melakukan ajakan paradigma dalam menepani apa jua situasi agar pendidikan bakal pemimpin negara terjamin. Kelemahan pengajaran dan pembelajaran dalam talian juga wajar diberikan perhatian dan ditambah baik. Dengan kerjasama yang utuh, prinsip aforisme ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jika prinsip pepatah tidak diamalkan, pasti matlamat dan evolusi pembelajaran tidak dapat direalisasikan dengan jayanya. Terima kasih rakan-rakan atas pandangan sebentar tadi. Terima kasih semua.